Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Yakini produk keluaran semula jadi bersama Najihah. Produk nombor 1 pilihan keluarga anda semua. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Allahu Akbar. Okey. Hai. Nampak macam pelik je. Tak apa lah. Saya nak ubah sikit. Selamat pagi. Okey. Kita cancel sikit. Okey. Hai, Assalamualaikum juga. Okey, Nisa Walid sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi Ahad kepada mereka yang kalau berada. Hai Kak Ismawati. Kepada mereka yang tak bekerja, maksudnya saya tak bekerja lagi hari ini. Hai Cikgu Fanny, waalaikumsalam. Kepada mereka yang tak bekerja lagi hari ini, yang sedang weekend, selamat berhujung minggu. Nikmatilah hujung minggu anda dengan produk Najihah. Kalau tengok dekat belakang, ke tepi sikit nampak tak kita punya produk-produk kita. Okey, yang mana tengok ni? Hai Cikgu Fendi, selamat hujung minggu. Cikgu Fendi sihat ke? Ke ada DJ sistem? Ke ada tempahan PA sistem hari ni? Hai Kak Ismawati. So kepada mereka yang dah mula bekerja, dah lemau-lemau, ya Allah, orang kata kalau dekat sebelah barat Monday Blues, tapi kita ni Sunday Blues. So yang mana mengalami Sunday Blues ni, janganlah lemau-lemau, pergilah bancuh kopi bidara. Tadi Nisa pun dah bancuh kopi bidara dah. Sebab Nisa rasa, ya Allah, mengantuk yang amat hari ni. Nisa tak tahulah apa mengantuk peliknya hari ni. Morning briefing dah berapa kali dah tersengguk-sengguk. Jadi Nisa pun ambil keputusan Nisa bancuh kopi bidara. Ni ada lagi kopi bidara ni. Tak sempat nak minum. Baru turun meeting. Waalaikumsalam Kak Ismawati. Kerja Najihah tak cuti. Hai. Okey. Jangan lupa yang tengok ni, invite anak tim masing-masing. COD, post barang, Alhamdulillah Cikgu Fendi. Murah rezeki Cikgu Fendi. Tak putus ya order. Memang order hari-hari masuk ke Cikgu Fendi. Cikgu Fendi ni betul-betul konsisten lah, orang kata. Kuat lah. Pagi kalau ada yang tim nak minta sharing, Cikgu Fendi dengan Cikgu Eva on je teruskan untuk sharing. Hari tu sampai ke Kedah sharingnya. Ni nak ke mana ni soal di barang ni Cikgu Fendi? By the way, ni saya nak tanya Cikgu Fendi dengan Kak Ismawati dah sarapan ke belum? Sekarang ni dah pukul 11 pagi dah. Dan Nisa pun nak alang-alang tu, alang-alang ada orang kuat kita masuk, Cikgu Fendi, Kak Ismawati. Sebelum hai Jerteh, hai Wan Amri Al-Qadir. Pagi semalam pergi Sungai Petani, petang balik semula. Allahu Akbar. Daripada Sungai Petani nak ke Kedah semula tu jauh tu Cikgu Fendi. Lepas tu hari ni nak pergi COD barang lagi. Ya Allah, penatnya. Tapi orang kata kalau kita buat kerja yang kita suka, kita tak rasa penat tu, kita rasa seronok, kan? Okey, so sebelum terlupa, hai orang Jertih ni, awak sebagai apa? Najihah Clan ke? Sebagai stokis ke? Sebagai customer biasa ke? Tapi tak apa, soalan kejap lagi tu kita hold kejap. Sebelum kita terlupa, Nisa nak bagi tahu yang kita ada tinggal beberapa hari lagi nak raya. Promosi kita masih lagi berjalan seperti biasa. Apa promosi kita? Kita ada promosi sabun wajah, iaitu sabun wajah saffron dan juga sabun wajah bidara. Hanyalah berharga RM45 sahaja. Dapat 3 ketul Allahu Akbar. Dapat 3 ketul sabun. Sabun ni kita boleh mix and match. Kalau awak nak sabun saffron semua 3 ketul, boleh. Kalau awak nak sabun bidara 3 ketul pun boleh. By the way, kita juga ada jual loose item. Loose item ni hanyalah harga RM17 sahaja untuk Semenanjung. Manakala untuk Sabah dan Sarawak adalah harga RM19 sahaja. Dan harga-harga yang saya sebut ni adalah tidak termasuk dengan postage. Nisa nak ke kiri sikit. Nisa tak tahu nak ambil tempat yang mana. Sebab Nisa nak tunjuk paste ni. Nisa nak tunjuk paste sikit. Ni ada paste kita. Kerja dengan seronok, penat tidak terasa. Betul. Saya sebagai juri netizen merangkap CCTV aktif. Tak apalah awak sebagai CCTV pun. Semoga dimurahkan rezeki juga Wan Amri Al-Qadir. Tak apa. Mana nak tahu one day awak boleh cuba kita punya produk.
Okey lah, by the way, awak boleh juga share saya punya live tau. Okey, itu adalah promosi yang pertama. Promosi yang kedua. Sekejap lagi ni saya nak bagi makluman dekat awak semua. So, Cikgu Fendi, Kak Ismawati bolehlah buat status siap-siap supaya diorang get ready dan diorang sedia maklum lah. Okey. So, yang kedua, kita ada promosi PACE. PACE ni kita dah buat promosi satu hal. Turunkan harga daripada RM59 kepada RM45. Dan kita dah pakaikan dia baju cantik-cantik. Rugi tak Grab sekarang. Sebabnya untuk promosi PACE ni akan berakhir beberapa hari sahaja lagi. Iaitu 10 hari bulan 7. Sebabnya kita dah limitkan. PACE hanya setakat itu sahaja. Pada hari tersebut sahaja kita bagi promosi. Sangat-sangatlah rugi kalau tak Grab awal-awal. Sebabnya harga turun sangat-sangat jatuh. Sangat-sangatlah orang kata jurang harga asal dengan harga yang tengah promosi ni sangat-sangatlah bukan tinggi lah. Jauh lah kita tolak. Kita nak bagi customer rasa. Yang ini promosi combo pembelian 3. Maksudnya 3 madu ni, 3 PACE ni dalam satu pouch pack dapat harga RM45. Yang tu tak termasuk postage juga. Kalau postage kita kira asing, okey? Okey. Betul, cepat-cepat pakai Grab dengan baju yang cantik lagi, cepat-cepatlah Grab. Rugi kalau tak Grab. Okey, itu sahaja untuk promosi. Untuk pengaturan promosi. Terima kasih Cikgu Fendi sebab tag, sebab invite orang masuk. Okey. Okeylah. Memandangkan kita Nisa bagi tahulah sikit saja. Nisa bagi tahu sikit lah. Sebagai preparation before kita laksanakan, jangan risau, ini bukan peningkatan harga barang ke apa. Kita tak ada inflasi. Dia tengok aku risau. So, pemalu sebenarnya. Nisa ada pakai kamera je boleh bercakap apa-apa. Kalau ada power, Nisa tak bercakap lah sangat. Okey. Kejap Hana Medis sebelah sana bang. Saya Najihah, Hana Medis sebelah sana bang. Dah, semua tukar Hana Medis dengan Najihah. Geram kita. Okey. Okey. So dekat sini ni saya nak bagi tahu Cikgu Fendi, kalau Cikgu Fendi dengan Cik Ismawati buatlah status dan buat story sebab at least diorang tahu, diorang maklum awal-awal. Okey. Nisa akan cari satu tarikh dan Nisa akan mulakan 11 pagi. Nisa akan asingkan 11 pagi. Pada pukul 11 pagi, Nisa hanya fokus dekat Facebook dan IG sahaja. Nisa punya live. So, dekat 11 pagi, Nisa tak akan on live dekat TikTok. Boleh ke? Faham tak? Nisa akan ulang sekali lagi, sekejap lagi. Hai Kak Amy. Waalaikumsalam Kak Amy sayang. Hai. Selamat berhujung minggu. Okey, lepas tu pada 11 petang Nisa akan on live di TikTok Najihah HQ seperti biasa. Dan sebab kita tahu kan dekat Facebook, okey, kalau dekat Facebook kita faham kita tak boleh nak pasang muzik, kita tak boleh nak hore-hore sangat lah. So tak sedap lah kita. Waalaikumsalam Kak Anum. Ida tengah meeting. Mati. Mak habis betul semua gitu. Tak apalah, kita. Okey. Hello, dengar ke tak? Dengar ke? Dengar ke? Okey. So 11 pagi. Okey. So 11 pagi Nisa akan buat dekat Facebook dan juga dengar ke Kak Ismawati? Dah okey ke belum? Suara relax. Hai HY. Suara ada lagi ke tak? Okey dah. Okey. Okey dengar. Okey. So 11 pagi Nisa ulang sekali lagi. Ni mati pula. Sudah mati apa?
Nisa wayak nanti boleh tengok balik. Okey. So sebelah pagi ni mic je yang ni yang dia kehabisan bateri. So kena charge kejap lagi. Okey, Nisa ulang balik. Sebelah pagi. Waalaikumsalam. Hashwai, selamat berhujung minggu. So sebelah pagi Nisa akan fokus live dekat Facebook dan juga IG. Manakala sebelah petang kita horror dekat TikTok. Kita pasang muzik dekat TikTok. Kita bercerita dekat TikTok. Kita buat aktiviti dekat TikTok. Dekat TikTok dia okey, muzik dia okey, dia tak remove kita. Kalau dekat dekat Facebook ni dia sendu. Dia sekarang ni dia makin manja. Dia makin manja gitu. Dia tak boleh ada muzik sikit. Kita akan jadi lag. Kadang-kadang tu video yang Nisa nak live pun dia jadi private. So agak inilah sedikit. Sesi pagi live FB dan IG. Dekat sesi petang dekat TikTok dan juga IG. IG Nisa akan buat dua-dua. 2 kali sehari. Nisa akan mulakan baliklah dekat IG. Boleh tak? Terima kasih Cikgu Fendi. Nisa pin this comment. Okay, Nisa dah pin dah this comment. Okay. So dekat TikTok kita boleh, kita nak request masuk pun boleh. Yang tu lagi best lah. Rasa macam tak sukalah. Kita Nisa dengan Ida ni galak sikit. Nisa dengan Ida ni galak sikit. So bila dah kesunyian kesenduan ni, alah mengantuk. Tak best lah. Kita tak suka. Kita tak suka macam tu. Kita nak bukan manja-manja. Kita nak happy go lucky lah. Kita nak happy. Kadang-kadang kita nak nyanyi. Kadang-kadang kita nak dengar music background belakang. Bukan sekadar hanya bercakap sahaja. Okay, so tak best lah gitu. Rasa macam sendu je Nyah. Ni siapa panggil Nyah? Okay, betul tu. Kan dekat TikTok happening. Lama juga tu corek. Dekat TikTok happening. So macam Nisa, kalau Nisa nak karok, Nisa kan kadang-kadang walaupun suara kata Nisa suka karok. Tak apa. Kita karok ramai-ramai. Cikgu Fendi sambut. Kita duet dekat situ buat ni. It's okay lah. Senang. Kalau dekat sini macam Allah, tak best lah. Boleh. Tak best lah. Rasa macam, sebab Nisa jealous sebenarnya Cikgu Fendi buat live dekat TikTok. Sebab sambil dengar lagu, sambil buat kerja, happening. Kita orang masuk pun rasa macam release tension. Kita dengar music, bukan dengar orang hanya bercakap. Waalaikumsalam Kak Iti Ayu, amin. Tak payah panggil cik lah, segan Nisa. Panggil Nisa je Kak Ayu. Suara katok. Suara katok. Nanti kita nyanyi. Boleh. Kita nyanyi. Nanti kita buka satu platform dekat situ. Kita undi. Siapa naik komen dulu, dia masuk. Kita duet. Kita buat gitu. Happening lah. Macam ni siapa okey. Bukannya kecek sorang. Ni senang juga kecek dengan Cik Fendi, dengan Kak Ayu, dengan Kak Anu, dengan apa semua. Nampak boleh masuk belakang-belakang. Kan sedap gitu. Okay. Kita buat game lah situ. Habis satu contoh lah. Habis satu perkataan. Contoh lah. Cikgu Fendi nyanyi. Pak, dia habis dekat rangkap kata. Yang sebelah tu sambung. Cari lirik yang bermula dengan kata. Kita buat game lah. Macam best lah. Ni sendu dekat ni. Boleh sangat dekat nyanyi juga walaupun soal. Tak apa Kak Ayu. Kita kena confident. Samping. Okay, madam dah bagi granat kan. Kita kena tu lah. Kita kena happy lah. Nak buat teka-teki sambil ada muzik. Kita nak bercerita hantu sambil ada muzik. Barulah best. Tapi petang ni kita cuba dekat TikTok dengan IG. Petang ni kita ada roar. Roar ngosek. Ini saya rasa macam ni sakit lekuk. Ni sakit lekuk. Ni saya cuma-cuma ubat ni seumur ni. Mama dah suruh Nisa pergi klinik. Nisa tak usah pergi klinik. Good idea. Okay, good idea kan. Berani-berani tak kok sedap. Kecek pasal apa ni? Nisa kecek pasal apa ni guys? Nisa kecek macam sendu lah dekat Facebook. Memang dekat Facebook ramai tengok. Tapi dekat Facebook ni more to talk lah, sharing.
boring lah. Kita nak ada music, kita nak happy go lucky. Kita kan galak-galak lidah kan. Kita di sini happy. Dulu kita kan seorang Hindustan. So macam kadang-kadang tu Nisa macam pelik. Apa dia macam naik. So Cik Wawa pun bongkarkanlah kami satu idea tadi. Bukan satu idea lah, macam bongkarkan. Kadang-kadang kita pasang music. So kita punya live tak naik dekat VO kan. So dia tak ban kita secara direct. Dia secara halus. That's why kadang-kadang live ni cakap, apalah kita punya likers tinggi, followers tinggi, apa kok masuk beberapa orang saja. Sebab kita dah langgar dia punya rule. Kita dah langgar dia punya polisi dia. So dia tak direct warning lah, dia perhalusi. Dia secara halus. Dia itu kita. So kadang-kadang tu macam tak apalah, kita talk je lah dekat Facebook. Kita talk, kita bagi tips dekat Facebook. Untuk galak-galak kita ke TikTok dengan IG. Boleh? Misalnya dekat kan IG lah boleh pasal lagu ke? Boleh. Dekat IG boleh pasal lagu je kan? Kalau ada music, lagu live di Kencang pun betul. tak apa. Betul. Tak adalah orang cakap bosan. Dan Nisa pun tak adalah bosan. Nisa kan kadang-kadang nak catch up pun start juga. Terngadu. Bukanlah maksudnya Nisa faham mana live apa semua tu, dia akan ada satu titik tu dah kehabisan idea, stop dekat situ. So we need something lah. Betul, kadang-kadang bukan tu juga. Kadang-kadang viewers ni membantu juga kita. Macam kita dah lost, tapi bila kita berinteraksi, ada hot komen, kita ada nak jawab. Kita ada modal. Ada modal lah nak buat. Macam kalau tak aduk dah lah, music pun tak boleh dah. View pun kurang. Pasti kita nak buat apa? Last kita end. Sebab tu kita macam perlu support juga lah. By the way dah halalang ni. Okay. By the way dah halalang ni, Nisa macam nak sharing lah hari ni. Ingat tak? Hari tu Nisa nak sharing kan? Kongsikan ke apa ada hari ni yang jadi Puan Anum. Puan Anum dia duduk KL, dia cuti. Selamat bercuti. Tadi Nisa sharing lah tadi kan. Tadi semalam Nisa sharing sikit apa yang terjadi semalam. Semalam Nisa pergi pesta buku. Ya, pergi pesta buku. Pagi tadi bawa jabir besar ni orang Yofi. Nisa 3 dalam 1. Nisa pergi beli baju raya, Nisa pergi pesta buku, Nisa pergi Nisa beli cotton je. Bestnya cuti. Lepas tu Nisa pergi beli Watson sebab ada puasa kan. Nisa beli lipstick je, tengok lipstick baru kan. Warna merah-merah roll gitu. Selalu beli. Tapi tak apalah, kita pakai lipstick raya kau? Tak, saja tukar colour. Lepas tu beli dah kau pergi pesta buku, beli buku? Beli, Nisa beli 4 buah buku. Mesti beli novel. Nisa beli, tak tahu dah tajuk buku tu ke apa. Nisa ada upload kan dekat status malam. Kita tengok lagi. Oh, Akbar. Nanti Nisa tunjuk kod lipstick Nisa. Masa dekat pesta buku, dia banyak kan buku-buku kan. Nisa ni, dulu Nisa suka baca novel. Nisa cenderung lah fiction book. So macam Nisa suka fiction. Nisa suka yang apa dah? Genre. Okay. Genre yang Ramli Awam Musyrik. Siapa yang suka baca tajuk dia Magic Section 302. Tahu tak? Daripada situlah pembacaan tu Nisa tahu, Section 302 ni hanyalah dikhususkan untuk mereka yang hukuman mandatory. So memang Section 302 ni kalau kesalahan-kesalahan berat macam kesalahan jenayah, pembunuhan, dadah, Nisa sebut dekat ni sebab takut kena ban. So macam memang dekat Section 302 tu memang banyak. Nisa suka benda-benda gitu. So daripada situ Nisa cakap, kita ada dekat dalam law kita ada section. Dia ada section 4 apa macam part A, part B. Tu lawyer-lawyer lah kena hafal dia punya section. Kita ada kalau kesalahan jenayah lain pula section ni. Kalau kesalahan apa panggil? Macam kita agama Islam, syariah lain pula kita punya section ni. So peguam-peguam pun lain dia punya kepakaran. Kalau yang jenayah dia bab jenayah, dia pro dekat jenayah. Kalau yang Islam dia more tu ke syariah. Faham tak? Dia jadi lawyer cita-cita dulu, tapi sebab fail dekat BI. So it's okay. Dia nak jadi lawyer dulu. It's okay. Tak apalah, saya ambil saya politik pun okay. So Ramli Awam Musyrik ni dia novel dia bukan dia tak kosong, dia banyak ilmu. So dekat situ Nisa macam
oh ilmu baru. Walaupun dia agak fantasi, but dia ada sikit lah input-inputnya. At least kita dapat tambah ilmu kita. Betul. Tahu jadi tahu. So macam membaca Boleh lah. gini sebab tu tapi lo ni budak-budak tu suka baca. Dia Sebab suka tu kena buat banyak research. kan campaign lagi, banyak campaign membaca. So Nisa macam it's okay awak tak suka baca, but balancekan social media and juga membaca. Betul. So marin Nisa dah lama tak beli. Dah makin tua ni, Nisa start baca novel darjah 6. And the first novel Nisa baca Ombak Rindu. Memang Nisa hafal. Tidak mau baca Ombak Rindu. Nisa menangis lah baca Ombak Rindu. Dulu tak faham tau dia punya jalan cerita sebab dia agak kompleks lah pemikiran kita masa tu. Nampak ni sangat fast ya. Lepas tu lama-lama dah baca. Kalau setiap kali Nisa masuk UAT, Nisa akan minta dekat HUSM tu dia ada macam buku-buku kan. Nisa akan suruh ayah beli. Sebab ayah akan belilah siri penyiasatan, gapo-gapoan. Ayah akan belilah buku-buku situ. So buku-buku yang 90 lebih tu Nisa dah baca dalam sehari je. So macam nak baca. Dah puas lah orang kata. Lepas tu kalau novel ni, kalau habis tu pun kita baca lagi sekali, tak boring. Tak boring. Dia nak baca lagi. Apa dah baca, nak baca lagi. So sebab bila kita baca pembacaan pertama, gini, kita bahas sekilas je. Bila kita baca pembacaan kedua, kita faham emosi dia. So bila kita baca pembacaan ketiga, kita faham konflik-konflik dia, emosi dia dan solution dia. That's why lah aku baca lah juga. So kenapa? Dulu misal ada senarai berapa novel, tajuk novel Nisa baca gapo-gapo Nisa senarai sebab takut terbeli So daripada situ Nisa tak puas lah. Baca-baca pinjam daripada library, Nisa pun decide beli. Form 1 Nisa dah beli lah novel sikit-sikit lah sebab novel mahal. Bila dah meningkat dewasa sikit, Nisa macam aku tak suka lah abang-abang cinta ni. Yalah, masa kecil dulu kita nak bercinta. Tapi bila besar, bila dah gini ni macam aku no lah, Nisa macam tak usah lah. Baiklah kita baca benda ilmiah. So Nisa macam okay, go to fiction, fiksi ni dia lagi susah lah kalau dia macam tertanya-tanya. Kadang-kadang buku tu tak ada pun nama pengarang ke apa, dia kosong je. Menarik cerita dalam tu, baca beli. Dia memang agak, yang tu kena pembacaan yang matang lah. Kalau budak-budak tak boleh lah, tak digalakkan. Lepas tu main lagi, banyak sangat buku, rasa sekelip. Kiri kanan buku. Dia macam, nak beli lah ke? Habislah gaji. Pak butir tu banyak dah. Dia sampai ni 4 butir buku. 4 buah buku. Dan ni baru buku pertama, tak bawa. Sebabnya nanti kalau misalnya tu Nisa galik. So, first buku pertama Nisa beli Perang Uhud. Sebabnya buat apa Nisa rasa macam sometimes kita ni jauh, rasa macam jauh je. Kita nak baca Quran lah, malah kita jauh. Kita macam nak dengar, kadang-kadang nak dengar tazkirah. Kadang-kadang nak dengar tazkirah, kita rasa macam Allahu Akbar, mengantuknya nak dengar tazkirah ke apa kan. Baca, pilihlah satu platform, bukan satu platform, carilah satu bahan bacaan. Kalau awak tak boleh nak direct ilmiah gitu, awak pergi cari yang bercerita, yang suka apa dah, yang dia tampilkan, persembahkan dengan anda dalam bentuk cerita. So novel Islam tu Perang Uhud itu dia dalam bentuk cerita. So sekarang ni Nisa baru page 20 sebab Nisa tak malah ngantuk sangat dah, tapi best. Sebabnya daripada situ kita ada senarai 71 orang yang syahadah, yang dah syahid. Masa Perang Uhud. Tapi hakikatnya bila kalau bercerita pasal Perang Uhud ni naik bulu roma tau. Sebabnya kan dia dengan Bani Islaim, dia ni sebenarnya Nabi Muhammad ni sebenarnya tak ada dia tak ada benda-benda pun. Dia jadi macam nak marah benda-benda pun. Dia jadi nak marah sebab masa tu Nabi Muhammad jadi pemimpin dekat kota Mekah, kota Madinah. So dia macam apa dah? Masa tu Islam menang masa perang Badar. Bila Islam menang, kaum kita orang Islam menang perang Badar, orang Bani Quraisy ni dia naik angin. Dia macam setara dia macam gini, Islam menang masa perang Badar ni, tak boleh jadi ni, macam gitu. Dan Bani Quraisy ni dia ni satu apa, boleh kata dia satu kaum yang dia kalau boleh dia nak kau semua. Orang ni dia nak kau, orang ni dia nak kau, tapi dengan orang Islam dia bermusuhan.
Bani Quraisy. So Bani Quraisy ni di bawah pimpinan Abu Sufyan. Dia jadi macam orang Islam benar ni. Dia jadi macam nak marah, nak yang ni Lepas tu dia bila dia tahu kabar bahawa orang Islam ni dah menang pada perang Badar, masa tu kita pergi dengan apa waktu ni sangat ingat. So dia pergi sampaikan dekat nama apa dia ketua kabilah dekat situ Ubaid segala nama dia pergi sampaikan, dia kata dia kata orang Islam menang masa perang Badar ni tak boleh jadi ni. Dia gitu. Lepas tu orang ni macam Bani Islam ni macam naik angin lah Lepas tu Bani Islam ni dia seorang yang dia satu kelompok kaum yang berasaskan tanaman, berasaskan dia mahir craft tangan, tanaman craft tangan dia mahir bab tu, dan dia juga mahir Bani Quraisy tu Bani Quraisy ke Bani Quraisy dia pedagang dan dia orang ni mahir juga dalam tentera. Memang orang takut dengan orang Bani Islam. Galik kau. Tapi 3 orang je kata tak apa, ni nak cerita juga. Mana ni saya baca. So ngatuk-ngatuk aku baca juga sambil-sambil hidup minyak ni. Memanglah sebab ngatuk kan. Baca ni ngatuk, tapi kalau minat tak ngatuk pun. Jadi dia macam nak itu jadi kat dia pakak dua orang ni, Bani Quraisy dengan Bani Islam ni. Abu Sufyan pergi jumpa Ubaid, dia kata kita buat satu rancangan, kita pergi serang orang Islam dekat Madinah ke Mekah, nanti saya baca balik asalnya Madinah. Dan sebab masa tu orang Islam baru meraihkan kemenangan masa perang Badar. Jadi dia asim gini, mesti Nabi Muhammad mesti golongan-golongan orang Islam tengah mabuk-mabuk, tengah happy-happy lah Padahal mana ada mabuk-mabuk. Dia kata mesti masa tengah lara lah, tengah sambut kemenangan. So dia nak pergi sekian masa tu. Lepas tu orang Bani Islam ni, dia ni orang tua, si Khadir rasanya nama dia. Dia orang yang tua, dia kata tak boleh nak pergi gitu. Cuba dia macam dia tak sarankan lah dia orang ni diserang orang Islam. Sebabnya dia kata masa perang Badar tu bayangkan tentera Islam berapa orang dan perang Badar tu berapa orang tentera yang lawan tu, tapi orang Islam menang. Jadi dia menimbulkan rasa takut dalam hati Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan ni kata kita minta bantuan Bani Islam. Bani Islam ni orang terror ni. Dia ada tentera berperang, dia ada kuda perang, dia ada unta untuk ni, macam-macam lengkap lah dia punya ketenteraan dia tu. Lepas tu dia pun macam bila dah ni dia pun macam bila dah kan ni saya tak ingat dari 20 buku surat tu. Lepas tu dah dapat kabar angin ni, saya dah dapat kabar angin. Nabi Muhammad ni dia dengar, dia dapat kabar angin yang bahawasanya Bani Quraisy ni nak serang dia dah rancang. Abu Sufyan ni dah rancang dia nak serang 2 penjuru. So dia kata dia nak pergi kepung. Dia kata Nabi Muhammad tak boleh nak itulah. Dia nak kepung juga dalam mes. So Nabi Muhammad tak boleh nak kira 3. Dalam mes dia nak segai, luar pun dia nak segai. Jadi dia kata Nabi Muhammad dengan tentera tu dia tak boleh nak kira macam tak boleh nak fokus lah nak pergi segai hak mana soal. Dia dah rancang. So memang dia latih, hari-hari dia latih tentera. Bani Islam ni dia latih hari-hari, dan dia sediakan 500 ekor unta untuk dijadikan bekalan makanan. Memang dia ada satu seorang lelaki yang adalah golongan lelaki yang diupah untuk jaga unta-unta yang untuk dikorbankan Lepas tu Nabi Muhammad, so ni saya first baca 20 muka surat pertama ni, saya respect dia punya peribadi Nabi Muhammad. Memang kita tahu Nabi Muhammad memang Al-Amin Dia ni dia dengar kabar berita, dia tak direct okey kita pergi buat ni tak. Dia kata dia hantar 2 perisik dari ni, iaitu nama apa dia hantar Abdullah dan juga Aswad ke nama seorang lagi. Dia hantar 2 perisik Abdullah ni dari tim Islam pergi reset dulu, menyamar jadi pedagang bila pergi dekat sana. Dia kata bila tu dia pergilah dekat pakcik yang jaga unta tu. Dia kata dia tanya unta-unta ni untuk apa? Dia direct je tanya unta-unta ni untuk orang yang ni lah, tahu tak Bani Quraisy dengan Bani Islam nak pergi serang ni, nak pergi serang orang Islam. So unta-unta ni lah untuk kita korbankan macam jadikan bekalan makanan. So macam betul, kiranya sahih lah benda tu. Sebab tu daripada pihak mulut orang Bani Islam sendiri. Sebab dia pergi ke perkampuran Kurdatul rasanya. Lepas tu bila itu dia pun korek lagi bilakah peperangan tu akan berlangsung. Lepas tu dia kata buat masa sekarang ni saya tak tahu, hanyalah
si Ubaid sahaja tahu bila peperangan tu boleh akan berlangsung. Abu Sufyan. Lepas tu dia kata, oh okeylah. Dia bijak dua orang ni. Lepas tu dia kata, dia tanya, kedawa tim mana? Dia tanya gitu. Dia konas sebab dia seorang pedagang. Dia menyamasa sebagai pedagang. Lepas tu dia kata, dia tanya, untuk makan sendiri tu untuk jual sebagai jualan. Oh, buat masa ni kita stop penjualan sebab Bani Islam ni dia penternak kan, petani. So dia kata kita hentikan dulu sebab kita nak fokus bekalan makannya masa perang dan juga bekalan makannya masa rakyat perkampungan dia. So bila dah tak boleh, dia orang balik. Dia orang balik dan dia orang sampaikan kepada Nabi Muhammad berkenaan dengan ni. So bila Nabi Muhammad dapat berita sahih daripada perisik-perisik ni, Nabi Muhammad pada hari tu juga dia orang berkumpul bersama dengan Abu Talib, bersama dengan sahabat-sahabat dia, berbincang macam mana kita nak handle, and dia orang ambil kata sepakat, kata putus, dia nak pergi Sergei, kampung Bani Israel. So, masa dia orang ni baru lepas perang Badar beberapa hari tau, macam lebih kurang gitulah. So, yang mana dah terlibat dalam perang Badar, Nabi Muhammad SAW ni kata, okey, yang mana sakit, yang mana luka-luka tak perlu join sekaki untuk pergi. Dia hanyalah bawa mereka-mereka yang macam kuat sihat lah kan untuk pergi kat sana. So, bila Nabi Muhammad on the way dekat sana ni, Bani Islam ni, dia tahu berita kemarahan tentera Islam dan kampung dia ni, dia dah mula rasa takut. Dia dah rasa macam Nabi Muhammad Islam nak bagi sekian kita ni baru dari preparation beberapa hari kan, takut. Lepas tu timbul rasa takut dalam hati. Lepas tu kabilah lah orang panggil kan, ketua kan, Ubaid ni berkata, kita tak lengkap preparation walaupun kita ni dia takut sebabnya Nabi Muhammad tentera Islam kita walaupun sikit memang kuat. Dengan hal kita tahu kekuatan, dia rasa takut. Lepas tu dia kata, habislah. Kalau Nabi Muhammad mari serang, habislah ternakan kita, habislah rumah kita. Nanti dia rogok anak-anak kita, nanti dia ni jadikan wanita-wanita ni sebagai hamba abdi. Tengok betapa buruknya tanggapan orang yang bukan Islam terhadap Nabi Muhammad SAW. Sedih baca. Memang belum sedih baca. Dia tanggap buruk dekat Nabi Muhammad. Lepas tu Nabi Muhammad tak apa, Nabi Muhammad teruskan. Bila sampai dekat kampung tu dan Bani Islam ni, bila dah tahu kemarahan tentera Islam, dia ambil keputusan untuk bersembunyi di satu gunung. Bila bersembunyi tu sebab masa tu dia nak minta tolong Bani Quraisy. Bani Quraisy tak tolong dia orang. Sebabnya dalam perjanjian dia orang tu, apa-apa yang berlaku dekat sama ada antara Bani Islam dengan Bani Quraisy akan tolonglah, macam gitu. Tapi Bani Quraisy tak tolong dia orang, dan dia orang tahulah bahawasanya Bani Quraisy ni tak seperti apa panggil tidak, tak seperti yang dia kecek. Dia kira langgar perjanjian, dia rasa kecil hatilah dengan orang Bani Quraisy ni. So bila nak tentera Islam sampai dekat kampung tu, adalah jaga 500 ekor unta tu, dan adalah seorang lelaki tua. Bila sampai dekat kampung tu, dia tengok kampung tu kosong, memang tak ada orang lagi. Lepas tu tentera Islam nama apa ni, saya tak ingat, sahabat Nabi juga, dia pergi cari. Dia kata okey, Nabi Muhammad pesan bila dah sampai dekat kampung tu dia tengok kosong, so carilah, takut ada lagi yang tertinggal-tinggal yang menusuk kan. Dia pun macam pesan dekat ni dengan member dia ni. Dia kata kalau jumpa orang tua, warga emas, wanita, kanak-kanak, jangan bunuh, dan rumah-rumah tu jangan bakar. Segala hasil pertanian dia tak disentuh langsung, tak dimusnahkan langsung. Cumanya mereka hanya bukan ambil lah, mereka macam harta rampasan 500 ekor unta itu saja dia orang ambil. So dia orang bermalas dekat situ dalam lebih kurang 3 hari lebih kurang macam tu, sebab tengok takut ada mereka yang kembali. So bila dia tengok tak ada tu, Nabi Muhammad pun berundur lah pulang ke Mekah, balik ke Madinah. Nanti saya baca balik. So golongan Bani Islam ini, dia rasa keresahan lah muganya. Dia dah nak kehabisan bekalan makanan sebab dia hampir seminggu dah nusuk kan. So dia macam tak boleh hidup ni gini ni. Memang kita akan gelisah sebab kehabisan makanan, matilah dia orang. So dia orang pun decide, Khidir tu, nama Khidir rasanya orang tua yang menghalang kita bermusuhan dengan orang Bani Islam tu, bermusuhan dengan Islam tu. Dia pergi
dia kata tak apalah, memandangkan saya dah tua, saya lah menawarkan diri untuk pergi ke balik ke kampung untuk melihat adakah tentera Islam masih ada di situ. Lepas tu dia pergi lah. Lepas tu dia kata sekiranya saya tidak kembali, bermaksud saya ni telah ditangkap ataupun telah dibunuh. Lepas tu maksudnya PhD lah, tentera Islam ada situ lah, maybe kan. So dia pun lepaskanlah Pak Cik tu pergi. Bila Pak Cik tu pergi menunggang kuda, masa tu umur dalam lebih kurang warga emas lah, tapi dia masih lagi kuat menunggang kuda. Sampai dia dekat bukit, dia mendaki bukit, dia tengok daripada jauh, tengok, dia rasa terkejut dan terharu. Dia kata sikit pun pertanian dia, rumah-rumah tak dibakar langsung, dan kampung-kampung dia tu macam sedia kala. Macam mana dia tinggal, begitulah kampung-kampung dia yang cuma tak adanya 500 ekor unta tu. Dan dia kata 500 ekor unta tu tak menjadikan bani dia tu miskin, sebab dia boleh beli lagi kan. So dia balik, dia royak ke bani-bani dia, dia royak ke Ubaid. Dia kata kita boleh balik ke kampung sebab rumah kita semuanya okey. Macam mana kita tinggal, begitulah Nabi Muhammad tinggal. So dia orang balik lah, meneruskan kehidupan macam biasa. So bila dah next ni, okay, sekat tu jenis saya baca. Bila next ni dia kata dia kata dah, dia royak situ, dia kecek dengan Ubaid. Masa tu lah Bani Islam ni dia sedar, dan Ubaid dia sedar. Dia kata betul lah, Muhammad tak sentuh pun kita punya tanaman. Lepas tu dia kata, apa kata si Khidir ni kata, apa kata kita jalankan perjanjian dengan Muhammad kan. Lepas tu dia kata Bani Quraisy tak membantu pun kita, walaupun sedangkan kita dah buat perjanjian. Kawan kita adalah kawan dia, lawan kita adalah lawan dia. Maksudnya siapa-siapa musuh Bani Israel adalah musuh Bani Quraisy. So Bani Quraisy tak menepati janji. Jadi Khidir ni, Bani Israel ni hantar lagi Khidir pergi jumpa Nabi Muhammad. So masa pergi jumpa Nabi Muhammad tu, dia naiklah unta. Dia naik unta, dia tengok unta ke kuda tu silap insaf. Dia naik, lepas tu dia tengok, dia sediakan juga beberapa emas bekalan untuk diberi hadiah lah dekat Nabi Muhammad. Lepas tu dia sampai dekat situ, dia mencari mana Nabi Muhammad berada. Lepas tu dia pergi, dia tengok, dia kata tenang. Sampai perkampungan tu memang tenang sangat-sangat. Lepas tu dia pun turun daripada kuda, dia pun upahlah seorang budak ni. Dia kata tolong tengok-tengok ke kuda dia. Tetapi budak ni jawab macam mana? Encik jangan risau encik, kuda encik dekat sini tak akan dicuri. Lepas tu dia macam terkejut. Lepas tu macam okey. Lepas tu dia tak direct masuk jumpa Nabi Muhammad, tapi dia pergi tengok, dia pergi dekat masjid tu, masjid Nabi tu. Dia pergi tengok. Masa tu Nabi bagi tazkirah dekat para sahabat lah. Ada orang sekelompok ni dia bagi tazkirah. Lepas tu sambil-sambil nak tunggu waktu asar. Bila dah habis waktu tazkirah tu, sampailah Abu Talib Abu Talib ke? Menantu dia, bukan nama apa menantu dia tukar azan, Bilal dia azan. Terkejut si Khidir dengan ni. Dia kata merdu, dia macam rasa mendengar sesuatu yang tak pernah dia dengar. Macam dia kata betul ke? Dia kata betul ke Nabi Muhammad ni utusan Tuhan, Rasul Allah? Kalau betul, dia nak kita tengok macam mana kepribadian yang seperti digambarkan lah kan. Lepas tu bila dia tak pergi jumpa direct lagi, dia pergi tengok ujung-ujung mata, dia tengok. Bila dengar tu, lepas tu iaitu sebelum azan ke selepas azan, Nabi Muhammad pun semaya. Sebelum semaya tu adalah seorang lelaki, dia bawa satu hidangan macam gula makanan, dia letak dekat Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad ajak para sahabat semua ni makan sekali dengan dia. Apa yang Nabi Muhammad makan, itulah para sahabat makan. Dia tengok je perlakuan kita punya Rasulullah kita daripada jauh. Lepas tu dia tengok, dia pun nilai Nabi Muhammad tu pemimpin, kira raja lah dekat kota tu. Tapi satu alat kebesaran pun tak ada dekat badan dia. Hanyalah berjubah biasa, tidak duduk di tahta macam raja. Bodyguard pun tak ada. Duduk pula bersila dengan kawan-kawan. Lepas tu bagi tazkirah, macam tak ada gap dengan rakyat kan. Lepas tu dia macam kagum dekat situ. Bila dengar azan apa semua, dia tengok Nabi solat apa selepas siap apa semua tu, dia pun pergilah jumpa dengan Nabi. Dia kata dia ni daripada Bani Islam, dan dia pun nak royak perjanjian-perjanjian yang dia orang dah bincangkan tu. Lepas tu sebelum dengar-dengar tu, Nabi Muhammad pun berdengarkanlah bacaan Al-Quran. Dia rasa tertarik, dia rasa indah, dia rasa macam misalnya maksud dia memoy. Lepas tu macam, dan dia tu pun peluk agama Islam.
Masa tu juga bila dah dia peluk, dia balik, dia bercerita, okey, dia dah buat perjanjian Nabi Muhammad bla 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 seperti yang dinyatakan ni. Mereka pun suka. Nisa tak baca lah the next episode lagi. Nanti tunggu Nisa baca. Kat Nisa Nisa cerita. Memang ni, memang Nabi Muhammad layan, memang sebaik-baik dia layan. Lepas tu dia pun mengaku lah, dialah Rasul Allah yang telah diturunkan. Memang tu. Dan Nisa tertarik lagi satu novel, Ummu Salamah. Dia adalah pendamping setia Rasulullah. Dia adalah isteri Rasulullah juga. Nanti Nisa kalau jumpa Nisa belilah novel tu. Nisa suka tu antara buku yang pertama yang Nisa baca. And yang kedua ni beli, masa Nisa beli buku tu, Nisa beli buku politik lama dan politik baru. Nisa tahu aku tertarik dengan pasal buku tu. Lepas tu ketiga The Complex Human, tapi in bahasa Melayu lah, dia terbitkan bahasa Melayu. Lagi murah lah kot. So Nisa beli waktu. Dan yang keempat Diplomasi Muhammad, Dakwah dan Diplomasi Muhammad. Untuk buku-buku antara buku yang saya beli lah. Dia macam Tertarik. macam best lah. Macam gitu rupanya cara Rasulullah dia berinteraksi dengan musuh. Terherok. Dia bukan dengan memarah. Gah lalu. Mu nak ita aku. Okay, aku pergi segai. Dok, dia ambil masa, dia picit. Dah lah terima tu berita sahih dah. Panggil pula orang picit. Gitulah cara. Tapi susah lah nak jadi macam dia. Tapi ni saja nak baca juga. Saat-saat dia syahid macam mana, kita memang dengar kan? Dengar rasa lain. Bila kita baca ni, MPHSD, kita menghayati macam kita berada di situasi tu, kita imagine kita ada pada zaman tu, memang rasa kita akan terasa. That's why Nisa suka benda tu. Nisa suka baca-baca, tak tahulah dia daripada mana, dia sendiri kot. Benda gitu. Sedap baca novel-novel Islam. Pergilah cari dekat SMO popular. ada je dekat kedai-kedai buku. Macam Nisa beli ni sebab ada pesta buku. Alah-alah tu Nisa peminat, so dia terbeli sekali. Dia beli. Memang adik pun mahu. Bukan Pokok dalam putih, bekas. dia beli 4 buah buku tu. Sebab baca lah. Sebab Nisa rasa ni Nisa agak slow nak menerima arahan, payah sikit. So Nisa kena baca. Nisa tak suka baca by phone. Sebabnya ada lagi kau. Naikkan nanti. Habis dah kau. Berarti apa? Nisa tak suka baca guna phone. Sebab guna phone ni akan bila kita buka data, dia akan naik notification from WhatsApp, Telegram. Ni mengganggu Nisa punya fokus. So Nisa lebih lagi better baca dekat buku. Dekat buku kita boleh selok, kita boleh garis, kita boleh tulis. Nisa suka benda gitu. Dia macam kita menghayati. Nanti kalau Nisa baca balik, Nisa rasa balik ni, Nisa kesambung balik cerita tu untuk tahu kisah pada perang Badar, perang Uhud. Jadi Nisa nak tahu juga macam mana strategi Nabi Muhammad. Masa tu kita ada 7 orang, kita hanya ada 7 orang sahaja. Kita punya tentera, sedangkan orang bukan Islam masa tu 2,000 orang ke 3,000 orang. Ramai tu. Antara salah satu strategi Nabi Muhammad guna unggun api nak menampakkan orang ramai. Dan yang mana dah berumur, dia semua warna hitam rambut, nak nampakkan orang tu muda. Tu antara salah satu strategi lah. Sebenarnya tu psikologi. Bisa tak Nabi kita? Kan? Dia macam nak suruh dapat kita di kuat yang aman. Mana dah berumur rambut putih tu dia color. Dia ada color hitam balik. Dan masa perang ni lah, sebab ada situ duka, peperangan duka dan pengajaran. Situ dia ada sebab kita kehilangan singa Islam. Siapa dia? Hamzah. Dan masa tu sebab masa dekat dalam buku tu ada juga kan? Nama Hamzah duduk nombor 1. Dan masa kematian Hamzah tu lah, ada puan ni dia pergi belah foto yang mama. Hamzah Hamzah. Dan tu lah membuatkan sedih, sayu hati. Macam nak baca. Confirm akan habis malam ni juga kalau dia khusyuk. Tebal ke? Tak adalah tebal dalam 5 minit. Tapi dalam bentuk dialog, kita mudah faham lah Dia nak baca. sebut cerita, kita pun macam duduk dalam cerita tu yang kita boleh imagine. Betul. Apa next akan berlaku, Macam mana flow dia macam mana. So bijak juga dia Pandai. pandai. Abdul Latif. Karangan Abdul Latif. Enterprise. Memang dia pandai. Dia susun dialog. Ada gambar? Tak ada. Tak ada. Dia kalau biasa-biasa ni dia macam full full ayat lah. Ya. Memang best. Pergilah.
Tak macam Kak Amy, Kak Ana baca. Kalau macam suka dengar, dia depend pada orang. Orang tu lebih kepada kalau orang tu lebih kepada dengar. Tapi Nisa lagi suka baca dan alami. Macam kita letak diri. Duduk zaman lagi. Ya. Kalau pening boleh sapu. Kalau macam pening tak lagi situ lagi sini pula. Sapu minyak. Bila-bila ni pula kan. Ni pula kalau baca ni tak ngatur. Tak ngatur. Sedia ni. Nisa sedia bidara ni. Nisa ada basam. Sapu mata. Nak we at least jangan tergantung lah cerita tu. Part 1 tu habis. Bila-bila tengok cerita hidung. Bila-bila baca. Habislah belum muat buku. Habislah minyak ukur dia. Baca dan baca lah. Ya. Lepas tu Nisa suka. Orang kata kematian Fir'aun hanyalah disebabkan seekor nyamuk tu. Betul. Tak ada tu ada macam malaikat kita tengok sebab ni dah ada baca pasal Fir'aun. Dia hantar bukan segerombolan nyamuk ke belalang. Digilikun dekat rumah tu sebabnya dia langgar Fir'aun ni dilanggar perjanjian. Fir'aun ni dilanggar perjanjian. Dia kata nak bebaskan orang Islam sebab dia kira macam hamba. Fir'aun ni buat hamba kepada umat-umat Islam. Lepas tu dia kata orang Hai Kak Farida. Lepas tu dia kata hujung minggu ni dia akan bebaskan orang Islam kita. Tapi dia janji dengan malaikat. Kita tengok malaikat ke apa. Lepas tu sampailah dia kata dia hantar beribu-ribu puluh ekor belalang. Gisegel dia punya Fir'aun kawasan tu. Sampai ke bini Fir'aun ni dia kata lepas je lah. Sampai ke dia dengan bini pun dia tolak dia macam degil. Sampailah dia hantar belalang. Tahun ni pun dia ada baca juga. Lepas tu Nisa ada baca juga. Nisa nak tahu buku tu dan Nisa ada ingat. Nisa baca tu. Tak apa. Nisa baca ni sampai Nisa tergelak-gelak. Nabi Musa ke Nabi apa dia apa dah? Fir'aun bukan Fir'aun. Tapi orang tu bukan orang Islam lah. Fir'aun seorang. Fir'aun juga asalnya. Dia terkejut tengok ular Nabi Musa. Sampai dia cik 40 hari. Dia langsung suka surat. Ada juga pun takut dia dalam hati lah. Sampai dia tercik tengok ular Nabi Musa. Okay? Tongkat tu jadi ular besar Dia ada ular kan, Fir'aun pun sihir juga kan, penyihir kan. Dia ada ular juga, ular-ular kecil-kecil. Tapi sekali Nabi Musa waktu ambil ular dia kecil. Tahu tak? Terkejut dia tengok. Dia ni jahat sikit. Dia fikir jahat sikit. Tapi banyak cerita lawak lah berkenaan ni. Ada juga dia punya selingan-selingan lawak dekat cerita zaman-zaman ni. Apa seronok. Memang suka. Memang macam masa tu scene tu 2-3 pagi ni dulu ni kuat 2-3 pagi tak tidur lagi. Esok nak sekolah tak tidur lagi sebab macam novel. Habis atas saya ni. Dia tunggu Tunggu dulu nak beli tak mampu pinjam je lah. Je lah. Novel kita lunyai macam petainya. Oi nak bagus. Lipat situ koyak sini cemas situ gulung habis. Pernah. Tak tahannya kan. Novel tu baru beli tapi macam 10 tahun. Bapaknya dia soyok pasal Allah lah kita jaga novel dia tapi soyok. Kalau hok nak marahnya bila cabut lepas tu hilang. Kupingnya tu hilang. Hok tu nak marah juga. Bagi saya dah kan memang Nisa MT benar-benar. Dia buka novel kita kan kita buka sikit-sikit lah. Yang ngak sama patuh tengok. Sebab kita nak buka pegang kita je kan. Dia tutup balik ni dia buka pun habis. Lepas tu nampak mulai buka pun patuh. Sebab tu aku boleh cari. Betul. Nak marah ya Allah ya takut. Begitulah kita nak marah pun kena sabarlah. Tapi itulah kita ni super duit. Ya. Nak beli. Super. Super duit tabung. Nak beli novel. Bila ni alhamdulillah boleh beli. Boleh beli. Tak mikir banyak dah beli. Ya. Dia misalnya ingat cikgu ke mana awak bacalah selagi awak nak baca genre apa pun. Tak hilang. Tak rugi melabur. Nanti bila awak akan sampai satu tahap mesti baca. Apa kaitan aku? Contohlah apa kaitan aku? Diplomasi dengan aku. Pengetahuan. Tambah ilmu. Tak rugi pun untuk diri sendiri. At least kita tahu, kita belajar. Misalnya kalau jumpa orang itu dia kecil pasal ni. Aku tahu pasal ni. Betul. Kalau masa kita dengar macam contoh kita baca kisah kan. Masa kita dengar pula lepas tu kita macam double. Kita dapat faham. Lepas tu jual lah itu ini. At least kita cakap betul lah.
Kadang-kadang kita baca tu tak siapa, bila orang dia balik, oh betul lah. Mula tak jelas, bila dia dengar balik, oh jelas. Jelas. Itulah kata baca lah. Tak kisahlah. Anak-anak segala macam baca lah. Baca lah. Walaupun secanggih mana pun teknologi, baca lah. Janganlah duk sibuk sangat dekat social media. Ni nak ikut trend tu, trend ni. Boleh nak ikut trend. Balance kan. Gitu. Okey lah. Rasa macam terlalu panjang. Panjang pada hari ni. So siapa-siapa penting boleh guna bahasa minyak ataupun Waalaikumsalam Kak Hai, Nabila. Kak Nabila. Kak Nurul. Hai, awak cantik. Okey, Kak Nabila. Memandangkan Kak Nabila ada, Kak Farida ada. Ni, Nisa ada pinkan komen Cikgu Fendi. So dekat Nisa akan slow-slow buat belah pagi hanya dekat Hai. Facebook dan juga IG. Pada belah petang kita fokus dekat TikTok dan juga IG. Sebab belah petang ni lemau lah nak bagi tips ke apa ke. Kita nak enjoy dekat kita petang. enjoy. Okay. Tak cucuk jarum, tak cucuk tanah. Kita cucuk langit. Cucuk langit, cucuk angin. Okey, cucuk angin. Okey. So, itu sahajalah daripada kita. Kalau nak dengar, sebenarnya Nisa bercerita. Nisa nak kongsikan tajuk Nisa, kongsikan hari anda. Tapi Nisa pula terkongsikan terlebih hari Nisa malam. Nisa pakai dah galik. Galik. Nisa suka bercerita. Nisa suka. Maybe pun sebab Nisa cerita peher. Macam Ida ni susah nak cerita, jadi pelik. Ida kena peher betul-betul baru boleh menyampaikan, nak suruh orang peher. Tapi Nisa ni dia fluent. Dia macam dia lancar peher. Uish. Kak Nabila, kita boleh buat gitu push up dekat Push up. dekat TikTok petang nanti. Okey, kita pasang music. Get ready. Get ready. Get ready. Lepas ni kita zumba. So, dari sini produk keluaran semula jadi bersama Naziha. Produk nombor 1 pilihan keluarga anda semua.